Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan kepada semua cara-cara untuk menghasilkan satu sistem penggalan data di mana berfungsi untuk merekod hasil kerja murid. Jadi, macam mana nak buat? Jom saya tunjukkan kepada anda. Okey, baik. Untuk tutorial menghasilkan Google Form, saya tunjukkan cara-cara untuk membina soalan ataupun rekod penghantaran untuk mengumpul hasil kerja murid. Okey, langkah yang pertama, kita perlu akses kepada Google Drive kita. Sebaik-baiknya menggunakan Google Drive yang akaun dia 5, kerana Google Drive bagi akaun dia 5 adalah Google Drive yang dia punya storage dia besar. Okey, kita pergi akses kepada Google Drive kita. Kita terus pergi membina satu folder yang baharu. Okey, membina satu folder yang baharu. Cara membina folder, kita gerakkan di sini, right click, new folder. Okey, katakanlah cikgu nak bina folder rekod penghantaran bagi kelas 3 hijau. Okey, saya namakan rekod penghantaran tugasan 3 hijau. Okey, create. Sebaik saja kita berjaya create, langkah seterusnya buka kepada folder tersebut. Kita dapati folder ini masih kosong, tiada sebarang dokumen. Jadi kita perlu buat satu Google Form. Caranya mudah. Cikgu pergi kepada simbol tambah ini ataupun new, klik kepada new, klik kepada Google Form dan kita bina soalan yang mudah. Kita bagi nama form ni adalah rekod penghantaran tugasan. Subjek bahasa Melayu 3 hijau. Langkah seterusnya ialah dengan bina soalan pertama, iaitu nama murid. Okey. Sekiranya cikgu-cikgu nak murid mengisi nama mereka, saya menggalakkan cikgu menggunakan option drop down. Okey, dalam option drop down ni mereka hanya pilih nama mereka saja. Mereka tak perlu type. Okey. Jadi cara nak masukkan nama, selain daripada kita type satu persatu, kita boleh copy daripada senarai nama. Okay, contoh dekat sini, saya dah buka siap-siap. Senarai nama murid 3 hijau. Okay, saya drag ke bawah, select, Ctrl C ataupun copy pun boleh. Okay, dan kita paste dekat bahagian option 1 ni, paste. Selesai. Untuk 27 orang murid. Jadi, sekiranya kita buat macam ni, kita dah menyelamatkan data kita. Cikgu bayangkan sekiranya murid ini ataupun ibu bapa menaip sendiri nama anak-anak mereka di ruangan ini dengan menggunakan option short answer tadi. Apa yang akan terjadi? Kita lihat kemungkinan penggunaan tanda baca yang tidak betul. Ada yang huruf besar, ada huruf kecil, ada yang hujung tu letak nokta dah. Okey, ada yang terlebih A. Katalah letak 2A dekat Aliza ni depan. Jadi dah data kita jadi cacat. Dari segi record count kita dah tak betul. Jadi kita menyelamatkan data kita, salah satu caranya ialah dengan buat option drop down. Klik required. Langkah seterusnya pergi kepada email. Short answer betul, required, dan kita pergi kepada ruangan description. Kita masukkan email yang aktif untuk menerima notifikasi dan salinan rekod salinan penghantaran hasil kerja murid ataupun tugasan. Kita biarkan kepada short answer dan kita terus kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya kita berikan soalan dia ialah tajuk
ataupun unit. Okey. Kenapa saya buat macam ni? Kerana saya membina Google Form ataupun membina sistem ini dengan mengambil kira kepada faktor guru-guru yang baru nak cuba buat benda ni kan. Dia sebenarnya boleh je kita masukkan formula, gunakan array formula dekat dalam Google Sheet tu, tetapi agak sedikit kompleks bagi cikgu-cikgu yang baru nak cuba. Jadi untuk mengelakkan cikgu-cikgu yang baru nak cuba ni pening kepala, jadi kita buat secara manual, tak ada masalah. Just tukar saja dekat sini, nanti bila kemudian kita tukar tajuk, tukar dekat sini saja. Katakanlah tajuknya adalah membanding beza. Sekiranya minggu hadapan cikgu bagi tugasan lagi, tajuknya yang lain, cikgu tukar je dekat sini tajuk yang lain. Katakanlah soalan pemahaman, cukup, cikgu tukar dekat situ sahaja. Cikgu jangan sesekali usik yang bahagian soalan, kerana di bahagian soalan ni merupakan maklumat yang tertera pada row dalam spreadsheet tu nanti. Kejap lagi kita tengok apa tu row dalam spreadsheet. Selepas tajuk required, kita buat lagi satu soalan, iaitu tarikh tugasan. Pun sama, kita pergi kepada multiple choice. Katakanlah kita bagi tugasan untuk soalan pemahaman ni pada 25 Mei 2021. Okey. Required juga. Sekiranya minggu hadapan cikgu bagi tajuk yang lain, cikgu tukarlah dua benda ni, bahagian soalan pemahaman dan juga tarikh 25 Mei ni. Ingat, saya ulang lagi sekali, jangan sesekali tukar nama soalan. Jangan sesekali tukar nama soalan. Kesan dia sangat besar nanti. Dia berkait. Benda ni akan mengganggu data di spreadsheet dan juga akan mengganggu data, terutama sekali di bahagian data studio. Okey? Okey, siap bahagian maklumat asas. Seterusnya kita nak buat platform untuk murid muat, naik ataupun upload hasil kerja dia. Create section yang baru. Kita berikan nama itu sebagai tugasan murid. Buat soalan baru. Kita pergi kat sini, nama dia gambar 1. Description dia, ataupun kita pilih dekat sini sebagai file upload. Okey, file upload. Dan tekan continue. Allow only specific file types. Jadi kita hanya allow untuk image. Kita hanya membenarkan murid upload image ataupun gambar sahaja. Berapa banyak maksimum image yang boleh diupload? 1. Saya syorkan 1. Kalau ada gambar kedua, kita sediakan ruangan yang lain. Okey. Klik required, tulis dekat description. Okey. Masukkan 1 keping gambar sahaja. Okay, dalam kurungan soalan pemahaman. Okey. Ubah 3 benda dah nanti. Yang pertama, tajuk. Kedua, tarikh ni. Yang ketiga, tukar bahagian description saja. Jangan sesekali usik nama soalan. Dan gambar yang kedua. Kita boleh letak sampai 4 gambar. Terpulanglah kepada cikgu. Saya rasa 2 pun dah cukup. Jangan bagi terlampau banyak. Sila abaikan ruangan ini jika tiada gambar tambahan. Okey, masuk kepada file upload. Tekan allow, image only, 1 keping saja dekat sini dan kita biarkan. Maka dalam tempoh 8 minit kita dah siapkan 1 Google Form untuk murid menghantar tugasan mereka. Okey, dalam bentuk gambar. Okey, seterusnya kita pergi kepada ruangan setting di atas kali 11 sen. Klik setting, kita untick kepada ini. Sekiranya cikgu tik ruangan ini, maka ibu bapa ataupun murid yang log in device mereka menggunakan akaun MOE saja boleh isi borang ni. Sekiranya tak, memang tak boleh buka lah ruangan ni. Jadi kita biarkan dia untick. So tak kisah, kalau dia pakai email personal pun dia masih lagi boleh akses Google Form ini. Okey, seterusnya maximum size of all files uploaded. Saya surkan, biarlah besar pun tak apa.
So, pergi kepada ruangan presentation. Okey, di bahagian confirmation message cikgu tulislah, terima kasih kerana menghantar tugasan. Semoga menjadi murid yang cemerlang. Cukup. Tekan save. Siap kita punya Google Form. Dan kita akan berpindah kepada bahagian Google Spreadsheet.